Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Okey, kuliah minggu ni agak kritikal. Jadi saya akan cuba record dan hantar ke YouTube untuk korang ulang semula pada masa depan. Okey, sebab dia berkaitan colours. Okey. Um, untuk colours, sekejap saya tengah approve. Ada orang nak masuk. Okey, untuk colours ni, saya rasa ni kuliah ketiga TAF lah. Okay, yang pertama kita dah bincang tentang uh, styles and techniques. Okay. Kemudian kita dah bincang tentang visual literacy. Kemudian kita nak masuk kepada colours. Okay, colours ni satu part daripada visual literacy untuk menunjukkan bahasa ataupun psikologi di sebalik colour dan macam mana pemilihan colour dilaksanakan menggunakan kefahaman teori warna. Okay, colour theory. Okay, so kita akan discuss dengan agak basic lah, tak terlalu detail, tapi agak basic untuk kita faham tentang berkenaan dengan colours dan macam mana colour digunakan di dalam graphic design dan juga digital illustration. Okay, kenapa kita belajar colour theory, guys? Okay, so antara sebab dia, yang pertamanya adalah colour theory ni adalah non-verbal communication yang lebih efektif daripada verbal. Okay, dia lebih efektif daripada ada lagi nak masuk. Okay, dia lebih efektif daripada certain verbal language, yang mana dia akan menunjukkan dia akan lebih diyakini, 35% lebih diyakini. Okay, non-verbal ni adalah sesuatu yang lebih diyakini daripada verbal. Okay, sebagai contoh, kalau pelajar tengok orang tu bercakap di depan, kita boleh tahu dia gugup ataupun tak ke berdasarkan faham atau tak ke berdasarkan body language dan macam mana dia present diri dia. Okay? Sebab kita body language ni adalah sesuatu yang non-verbal. Body language itu masuk non-verbal lah. Non-verbal communication ni sebenarnya dia lagi mempengaruhi daripada verbal tu. Okay? Secara semantiknya, secara datanya, secara kognitifnya dia lebih mempengaruhi orang yang tengok. Okay. So, semua color berdasarkan research yang pelbagai, dah beratus research yang dibuat, ada makna dia tersendiri. Okay, saya senaraikan kat sini, antaranya white adalah represent innocent, purity, sterility, light. Okay. So, menunjukkan kebersihan, putih dan pureness lah, kebaikan. Okay. Virtual. Okay. Jadi semua color ni saya senaraikan kat sini. Contohnya red berkaitan dengan passion, love, anger, danger. Kalau orange, vitality, enthusiasm. Okay? Enthusiasm ni macam dia nak kepada sesuatu dengan baik lah. Okay? Enthusiasm, friendship, energy, okay, berkaitan dengan orange. Jadi benda ni sebenarnya dia represent tentang apa falsafah di sebalik apa yang kita nak present. Kalau company kita ada satu dominant color, kita kena berdasarkan psychological impact daripada color ni. Okay? So kalau pelajar nanti nak buat brand sendiri ke, nak buat karakter ke, nak buat UI kepada website ke, okay, nak buat UI untuk, UI ni user interface nak buat UI untuk website ke, portfolio kita ke kan. So kita kena consider apa psychological impact yang ada pada color. So color ni mainly terbahagi kepada dua lah, warm dengan cold color. Okay. So color yang sejuk dan color yang panas lah, warm. Okay. So kalau cool color, dia kalau di sebelah kiri ni saya letak cool color. Ini adalah warm color. Okay. So warm and cold ni dia juga memberi impact kepada pengguna dan kita kena tahulah pilih macam mana color yang betul. Cumanya pemilihan color ni dia eksperimental dan ia juga perlu dilaksanakan secara pilot test. So kita kena buat dulu, kita kena test dulu kepada user kita, especially kalau kita dalam bab branding. So kita kena buat brand kita tu, pilih color tu, kemudian ataupun mungkin
klien kita tu yang assign color tu kepada kita, kita ambil color tu, kita develop dia untuk jadikan dia color palette untuk digunakan dalam kita punya projek. So tak kisahlah projek ni poster ke, semua yang berkaitan dengan illustration, even interior design, model making, product design, okay? So warna tu memainkan peranan penting untuk menimbulkan psychological impact kepada orang yang kita tunjuk tu. Okay? Dan ini saya tak pergi satu-satu, you guys boleh baca sendiri. Cumanya you guys kena tahu di sebalik warna ni ada psychological impact yang diberikan kepada pengguna kita. Okay. Okay, kita ambil satu, yellow. Yellow represent joy, happiness, optimism, intellect. Okay. Tapi setiap warna juga dia ada some negative association. Okay. Dia ada negative association. Walaupun ada warna yang lebih kepada positif, ada warna yang lebih kepada negatif, tapi setiap warna ada negatif dan positif impact. So, kita tak boleh kata kalau villain dia mesti berwarna sekian-sekian. Sometimes villain can warna baik, warna putih kan. Tapi dia represent benda tu, represent color yang berbeza, supaya dia memberikan visual literasi yang bermakna kepada jalan cerita. Okay? Jadi kalau kita saja letak villain tu berwarna putih, berwarna, for example, warna pink yang lebih friendly, warm kan. Tapi kita boleh letakkan dia kepada villain juga. Sebab color ni dia ada positive association dan juga dia ada juga negative association. Okay? Dan setiap color ni, atau dalam bahasa ni kita panggil sebagai hue lah. Okay? Setiap hue ni dia adalah ada impact psikologi kepada orang yang tengok tu. Alright. Okay, ini contoh warm color dan ini contoh apa psychological impact, positive association dan negative association untuk warm color. You guys boleh baca dan you guys juga boleh buat research sendiri, boleh tanya ChatGPT ke apa impact kepada satu-satu color tu. Sebab sekarang ni terlalu banyak reference. Macam korang boleh tanya Google. Okay? Kalau macam dulu kita kena buat tau. Kita kena, masa zaman saya belajar dulu, untuk tahu satu-satu color tu kita kena color dulu, kita kena print dulu benda tu sebagai prototype, sebagai mock-up, kita print dulu, kita tunjuk dulu kepada klien, lepas tu kita kena buat questionnaire untuk apa, sahkan kita punya dapatan tu. Kalau macam sekarang ni banyak reference, ada brand-brand pun dah terlalu banyak untuk korang rujuk, portfolio pun terlalu banyak, macam limitless. Kita boleh cari data tu menggunakan internet saja untuk dapat tahu tentang apa impact psikologi warna kepada manusia. Okay. So, ini adalah antara cold color. Okay, ramainya lambat masuk. Okay. Okay, kemudian, kenapa kita belajar color theory? Yang keduanya adalah visual harmony and aesthetic. Okay. So, untuk dapatkan color yang harmoni, color yang harmoni ni bukan semesti color sama tau. Dia ada teori dia. Nanti kita tengok apa color harmony. Dia ada analogous, triad, dia ada complementary, split complementary, square. Nanti kita tengok. Okay. So, color harmony ni dia sebenarnya menimbulkan impact yang orang tengok benda tu tak bercelaru dan tak serabut dia punya color. Okay. Jadi kita akan gunakan color theory, color harmony, yang mana color harmony ni digagaskan dengan kita rujuk kepada color wheel. Okay, nanti kita akan tengok. Ini just korang nak tahu, visual harmony yang dihasilkan oleh warna tu sebenarnya dia memberikan impact yang sangat baik kepada design kita. Kemudian aesthetic balance. Aesthetic ni apa guys? Aesthetic ni apa yang manusia assume ataupun presume benda tu sebagai beauty, sebagai cantik. Okay? Beauty ni subjektif kan, tapi ada certain parameter yang dipersetujui bahawa benda ni bagus estetiknya, okay, oleh majoriti orang. Okay? Jadi contohlah kalau macam kita ambil satu brand ke, satu design ke, yang ada color balance estetik yang baik, dia sebenarnya memberikan design yang lebih appealing kepada orang yang tengok tu. Okay? Kejap. Ini susah kan kalau masuk lewat saya kena approve seorang-seorang kan. Okay. So, okay, antara rule of thumb yang kita boleh guna adalah 60-30-10, yang mana 60 tu merujuk kepada dominant color. Okay, 60% cover kepada kita punya design,
atau karakter atau landscape or whatever. Kemudian 30% adalah secondary color, and lastly ada 10%, 10% ni adalah primary color, accent color. Okay, accent color yang kita fokus untuk tunjukkan highlight, okay, tunjukkan buttons, tunjukkan benda-benda yang spesifik lah untuk kita fokus. Okay. Okay, ni contoh yang diimplementasikan ke dalam interior design. So, biasanya yang 60% tu, ada lagi nak masuk. Okay, biasanya yang 60% tu adalah dominant color. Okay, sometimes dia panggil primary color, tapi saya tak suka guna primary color sebab dia bertukar dengan color wheel nanti. Okay, tapi ada je designer dia guna primary color. Saya pernah buat satu projek dengan interior designer dulu, dia panggil primary color, which is you guys kena hati-hati ya, jangan bertukar dengan primary color dalam color wheel tu. Okay, so ni dominant color. 60 biasa dominant color ni color yang muted, yang tak terang, yang pastel, yang yang muted lah, dia tak terlalu, saturation dia tak terlalu tinggi. Tu biasanya. Kemudian 30% adalah secondary color, dan ada 10% adalah accent color yang fokus kepada objek-objek tertentu, kepada kita punya kepada kita ya 10% ni adalah accent color yang fokus kepada benda-benda tertentu yang ada pada design kita tu. Okey, dalam interior design, benda tu memang digunakan secara meluas lah. Dalam bidang grafik design lain, dia digunakan secara meluas, cuma sometimes peratusan itu ada sedikit adjustment lah. Tapi but it still tak lari daripada 60-30-10 punya rules. Okay? Kemudian, kenapa kita belajar color theory? Kita nak berkomunikasi dan menunjukkan hierarki visual kepada satu-satu objek tu, satu-satu design tu. Okay? So kita constructing colors high values of saturation. Difference are used to make important elements like button. So kalau color yang kontras dia tinggi, seperti accent color tu, dia boleh buat untuk button, untuk fokus kepada highlight kepada text, okay? Highlight kepada satu-satu karakter. Sebagai contoh lah, saya ambil satu karakter macam Superman, okay? Ataupun Naruto, okay? So warna accent color Naruto tu, for example, adalah biru. Headband itu kan, accent 10% daripada design dia. Tapi dia fokuskan benda tu kepada important elements. Tu accent color lah. Primary color untuk karakter Naruto, saya rasa semua orang tahu. Color dia orange. Dengan kuning lah rambut dia kan. Rambut dia kuning dan orange tu lebih kurang satu warna. Jadi dia adalah primary color. Kemudian sometimes dia ada sedikit elemen biru untuk secondary color, ataupun dipanggil sebagai saya tak suka guna secondary lah, okay? Saya suka guna supporting color, dominant, supporting color dengan accent color, okay? Okay. Kemudian okay, muted or neutral tones. Neutral tones ni macam putih, grey, okay, ataupun light grey, okay? Are used to background element. Okay? Kalau yang muted, yang neutral, background element tu dia paling dominant lah. Okay? Kemudian untuk guiding user in UI design, color yang berbeza tu dia memberikan essential focus kepada kita, macam start button ke whatever lah yang kita nak fokus kepada audience untuk kita tekan, kita guna color accent color tu. Okay, ni contoh. Kalau korang tengok UI yang ada dalam design ni adalah dia punya dominant color dia, korang akan dapati dia adalah grey kan. Grey ni paling banyak, yang meliputi 60% daripada UI kita tu. Okay? Ataupun dibagi sebagai GUI lah, Graphical User Interface. Okay, UI ni, kalau saya sebut UI ni dia represent banyak. Dia tak semestinya di atas screen. Button kita tu pun UI, okay? Button dekat phone kan, volume up, volume down tu pun UI. Tapi kalau saya kata GUI, Graphical User Interface, dia adalah merujuk kepada skin. Kalau UI, dia termasuk, GUI ni termasuk juga UI, okay? Cuma dia merujuk kepada screen lah kalau GUI. Okay? So, kalau korang tengok GUI kat sini, GUI kat sini, yang color 30% tu adalah color pastel blue ni, okay? Sky blue ni kot, okay? Dan color accent adalah ni hitam yang gelap ni. Ni accent color, okay? Putih ni, ni tempat putih-putih ni, ini tempat media, okay? Tempat kita letak teks apa semua. So dia tak dikira lah.
Okay, tapi dia boleh termasuk sebagai accent color juga. So accent color korang boleh ada dua. Okay, dominant color pun boleh ada dua. Okay, maksudnya kombinasi of dua warna boleh juga. Nanti kita tengok. Okay, kemudian yang seterusnya, kenapa kita belajar color theory adalah antaranya adalah technical application seperti untuk brand consistency. So kalau korang tengok dalam satu brand tu, dia kena consistency, dia kena konsisten. Dia punya merchandise dia punya packaging dia, okay, dia punya corporate identity dia, mungkin dia ada corporate jacket dia mesti konsisten. Warna dia, logo dia, font ni dah masuk bab lain lah. Okay, tapi font pun dia kena guna standardized font, okay, so that dia dapat tunjukkan identity corporate yang sesuai. Okay, so branding ni dia penting. Kalau dalam Google for example, dia maintain dia punya logo tu dengan accent color yang dengan warna yang sama. So merah dia tu sama, biru dia tu sama, cuma ada beza highlight dan shadow lah in a few places. Okay, dia maintain design language yang sama, minimalist. Buat masa sekarang lah, tapi dia akan tukar nanti. Saya rasa dia akan tukar. Okay? So kalau tengok, ni logo lama, atas ni logo lama, bawah ni adalah logo baru Google. Whatever you nak kata pun, logo baru ni dia lebih fokus, baru ke lama ni, dia still guna elemen color hierarchy yang baik lah untuk tunjukkan objek tu. Okay, color dia sama, konsisten untuk setiap barang yang ada pada satu company tu. Okay, kemudian color models. Okay, kat sini kita akan belajar juga berkenaan color models. So ada a few, RGB, CMYK, dan benda ni membentuk kefahaman kita tentang color wheel. So untuk color model, kalau korang ataupun dipanggil sebagai color mode, kalau kita start satu projek dalam Photoshop dengan Illustrator, kita kena pilih color mode kita. So sama ada CMYK ke RGB ke. Jadi memahami RGB, CMYK dan juga RYB, satu lagi red, yellow, blue, dia adalah satu advantage kepada kita untuk mempelajari design dengan lebih baik. Okay, alright. Okay, terima kasih 52 orang. Okay, seterusnya kita beralih ke color wheel dan color harmony. So again, as kesimpulan untuk yang part pertama tadi, kita menggunakan color ni sebab color ni pertamanya dia ada psychological impact, dia boleh menunjukkan brand consistency, dia menunjukkan hierarki, dan dia menunjukkan pelbagai aspek supaya design kita tu nampak appealing dan cantik dengan nilai estetik yang bagus. Okay, so itu yang penting untuk kita tahu color. So dalam color, you guys tak boleh simply say, okay, kenapa awak pilih color harmony purple ni? Sebab saya suka. Sebab dalam design, dia tak boleh saya suka. Okay, dia mesti ada visual literacy yang korang consider untuk guna that color. Okay? Kalau produk tu untuk korang sendiri, contoh nak set up rumah kita ke, well, itu tak apalah. Okay? Lantak lah. Okay? Tapi kalau dia melibatkan commercial value, dan dia melibatkan branding, dia melibatkan macam-macam aspek berkenaan dengan klien kita, kita kena consider color punya teori ni. Okay? So kita tak keluar design yang mengarut. Okay? Color berterabur, main pilih je color tanpa ikut teori, dia akan jadi nampak pun tak cantik lah. Okay? Saya tak nak bagi contoh, tapi korang boleh tengok benda ni dalam packaging yang kurang profesional, yang buat secara, well, mungkin pelajar-pelajar yang baru diploma dalam grafik kan, kita boleh nampak beza dia lah antara orang yang design menggunakan color theory dengan main campak je design dia. Okay? Okay, so ada dua, untuk merujuk kepada color wheel, kita ada dua sistem. Yang pertamanya subtractive and additive. So subtractive, kalau kita tambah warna tu, dia akan jadi putih. Okay, ni biasanya berkaitan dengan light lah, light. Okay, cahaya. Okay, seperti ini RGB. RGB additive ni adalah additive system lah. Color wheel ni basically ada tiga lah. Berdasarkan RGB, berdasarkan CMY, cyan, magenta and yellow, dan berdasarkan RYB. Okay, RYB red, yellow, blue. Okay, so apa beza dia guys? Kalau RGB, dia screen kita ni. Benda-benda screen ni semua RGB dan dia berasaskan light. Okay, cahaya matahari pun itu adalah RGB color. Okay, cahaya matahari yang korang tengok tu, dia adalah cahaya, dia RGB color. Sebab tu dia ada spektrum cahaya kan. Okay, so
So basically cahaya fizikal kat luar dia adalah RGB dan cahaya di apa nama skrin kita pun adalah RGB. Okey. Okey. Kalau kita zoom dekat skrin kita, kita akan dapati setiap tiny dot yang ada pada kita punya skrin tu akan ada pigment, nak kata pigment salah lah. Ada apa? Ada pigment ni merujuk pada color kan. Dia ada dot, ada satu unit dalam skrin kita tu, pixel pun tak betul, okey. Dia ada satu unit dalam skrin kita tu, dia warna dia merah, biru, hijau. Okey, RGB. So dekat TV, mana-mana skrin pun, mana-mana OLED sistem pun, LED TV ke, dia akan ada RGB ni. So skala yang berasaskan cahaya memang dia RGB. Okey, kemudian kita ada CMY subtractive. Bila subtractive, makin kita tambah warna, dia makin hitam. Okey, dia berbeza dengan RGB ni, dia additive. Okey. So kalau additive, ingat makin tambah dia putih, kalau subtractive makin tambah makin hitam. So CMY ni apa guys? CMY ni color wheel yang kita rujuk kepada kalau kita nak guna printing system. Okey. So printing system dia ada 4 toner. Cyan, magenta dengan yellow. So dan yang K itu adalah key, black. Okey, key merujuk pada key, black. Sebab apa? In theory, kalau kita campurkan cyan, magenta dengan apa nama yellow ni, dia akan jadi hitam. Tapi dalam dunia printing, dalam dunia sebenar, dia tak jadi hitam. Dia akan jadi ada a bit greyish sikit. Dia tak jadi solid black. Jadi untuk mendapat solid black tu, dia menggunakan satu lagi color yang dipanggil sebagai key. Okay? Key tu, color hitam tu lah, dia add terus kepada printer kita. Okay? That's why korang akan dapati kalau printing kita tu dia pergi print color hitam, dia terus guna key tau. Dia terus guna dakwat hitam. Dia tak guna combination of cyan, magenta and cyan, magenta and yellow. Jadi dia terus guna key. Dia tambah terus key untuk hitamkan kawasan yang hitam di atas printing kita tu. Okay? Kemudian lastly kita ada RYB subtractive. Juga subtractive ni makin kita tambah makin kita dapat hitam lah. Okay? So subtractive ni RYB ni red, yellow, green ni ni biasa kalau kita kata primary color. Okay, untuk RYB subtractive ni red, ni macam tak red sangat yang saya download ni. Tapi tak apa, assume ni red. So red, RYB subtractive ni adalah color yang digunakan dalam pigment warna tradisional lah. Okay, tradisional. Contoh macam korang guna pensel warna, kalau korang guna watercolor, okay, pastel color, poster color kan, acrylic. So kita akan dapati ini adalah sistem yang kita follow. Okay. Pelukis dulu-dulu kan, macam Leonardo da Vinci ke kan. So dia akan guna pigment color RGB ni. Artis-artis yang lukis tu memang dia guna secara tradisionalnya, dia akan guna color wheel yang ini. Okay. Jadi kalau kita rujuk kepada color wheels, korang kena tengok betul-betul ia adalah RGB color wheel. Okay, ni seterusnya RGB color wheel ataupun CMY color wheel ataupun RYB color wheel. Okay. Dan ingat untuk bekerja dengan skrin, katakan projek kita tu memang betul-betul kita nak guna untuk digital, untuk animation, untuk broadcasting, kita tak guna printing. Korang boleh refer terus kepada RGB punya additive color wheel. Okay? Tapi kalau nak deal dengan, katakan kita ada printing kan, kita ada bekerja dengan syarikat printing, kat Karang Craft ke, syarikat surat khabar, majalah ke kan, we are really need to deal dengan CMY punya color wheel. Okay? Manakala kalau kita artis yang pandai melukis, yang menggunakan pigment color, pensel warna, crayon, kita kena tahu color wheel yang berasaskan RYB. Okay? Pengetahuan ni dia bukan kewajipan, tapi sebenarnya dia membantu, especially untuk orang yang tak pandai melukis, okay? Yang tak pandai mewarna macam saya, okay? Dia membantu. Tapi kalau dia artis yang hebat, dia tak semestinya tahu benda ni. Dia praktis terus benda tu, okay? Dia tahu macam mana nak dapatkan color hijau, okay? Dia boleh campurkan color kuning dengan biru, okay?
So dia tahu. Macam kita tak tahu, kita kena refer benda ni. Okey. Okey. Kemudian kalau dalam color wheel juga, kalau orang tanya kita primary color, okey, primary color, biasa student akan jawab RGB kalau ikut skrin lah. Ataupun RYB, red, yellow, blue. Okey. Tapi sebenarnya guys, primary color dalam ink, dalam printing adalah CMY. Okey. So kita kena tahu, kita kena tanya balik dia. Awak tanya primary color dalam apa? Kalau dalam digital screen ataupun light, cahaya, dia adalah RGB lah. Okey. Primary color. Tapi kalau dalam traditional media, okey, macam kita nak guna pensel ke, traditional media ni dia punya color, primary color dia adalah RYB, red, yellow, blue. Okey. So kena consider siapa yang tanya tu dan apa yang ditanya, primary color. Okay? So jangan just simply, kita belajar grafik ni, just simply kalau primary color RGB terus ataupun RYB terus. Okay? Kena tanya sistem apa yang kita bekerja tu. Okay? Okay. Okay, kemudian kita kena tahu primary color normally ada 3 lah untuk setiap color system. Ni contoh ni saya ambil untuk RYB, untuk traditional media lah. RYB dia adalah primary color 3 yang utama ni. Okay, red, yellow, blue. Okay, untuk RYB system lah, untuk traditional media. Dia ada secondary color. Dengan secondary color adalah mencampurkan 2 primary color, dia jadi secondary color. For example, korang tengok kat sini, merah dengan biru, kalau campurkan jadi purple. Okey, merah dengan biru dicampurkan jadi. Tapi kalau dalam RGB, kita campurkan sama juga, kita campurkan merah dengan biru jadi purple. Okey, cuma primary color untuk RGB dia lain sikitlah RYB. Okey, kemudian mencampurkan dua warna daripada secondary color ni, kita boleh dapat tertiary color. Okey. Okey. Tertiary color ni contoh purple dengan hijau ni, dia akan dapat color ni. Okey. Mana color hijau? Kemudian hijau dengan kuning, dia akan dapat color ni, tertiary color. Okey. So tertiary color ni dia adalah kombinasi daripada 3 warna lah. 2 warna secondary. Okey. Okey, kemudian selepas kita tahu, okey, warna tu kita kena tahu HSV. Okey, hue, saturation and value. Okey, HSV ni standard lah digunakan. Dalam satu sistem, contoh kan, dalam color wheel yang diasaskan oleh Monocell color ni, dia panggil chroma. Okey, chroma dengan saturation sometimes different, sometimes sama. Kalau dia merujuk kepada level of grey, kita rujuk chroma. Tapi kalau dia rujuk kepada brightness atau lightness, putih ataupun hitam, kita merujuk kepada saturation. Okay? Tapi kalau dalam normally lah, dalam biasanya kita guna saturation lah. Okay? Kita guna saturation. Tapi kena ingat saturation tu adalah menambah hitam ataupun putih. Okay? Sorry, bukan menambah, itu value. Menambah tone color tu. Okay? Saturation adalah menambahkan color tone. Tapi kalau chroma, dia value of grey dalam kita punya color tu. Okay? Tapi normally kita akan rujuk kepada saturation lah. Okay? So, saturation ni daripada ni hue ni semua color lah. Hue nak pergi ke putih, ini adalah saturation. Okay? Tapi kalau kita melibatkan grayish, grey ni, dia adalah chroma lah. Dia panggil chroma. Okay? Tapi kalau kita fokus kepada hitam ataupun putih ni, dia merujuk kepada saturation. Okay? Kemudian, kita juga ada hex color. Hex color code ni, kalau korang masuk dalam Photoshop, korang tick kepada mana-mana color, hex color code tu akan appear dalam color palette kita. Jadi kita boleh copy hex color code tu untuk kita gunakan di tempat lain atau untuk kita simpankan supaya reference kita ada, so that bila kita pergi print ke, bila kita pergi hantar kepada klien ke,
kita akan dapat warna yang konsisten dan sama. Okay? So hex code ni biasanya dia ada hashtag kat depan, kemudian ada diikuti oleh 6 angka ataupun huruf. Okay? So huruf tu merujuk kepada dia punya color code, manakala angka tu merujuk kepada berapa value dia, value color tu. Okay? So kombinasi warna hex color tu menghasilkan hue yang kita nak lah. Okay? Adakah hitam dan putih hue? Adakah hitam dan putih tu hue? Hitam dan putih bukan hue. Hitam dan putih adalah the presence or the absence of black or white. Okay? Hitam dan putih bukan hue. Ingat, hitam dan putih adalah absence of black or white. Okay? Tapi adakah hitam dan putih itu warna? Yes, ia warna. So kalau hue merujuk kepada color tu. Color, the pureness of the color. Okay, kalau blue hue lah. Red tu hue lah. Okay? Tapi tak merujuk kepada color. Sebab apa kita guna color? Sebab kita nak bezakan warna yang ada dengan absence of light tu. Okay? Sebab tu kita guna hue. Okay? Okay. Alright. So hue ni sekeliling color wheel tu hue lah. So kalau korang tengok dalam Moonsell ni, sekeliling color wheel ni hue. Okay? Okay, chroma biasanya dia ada nilai tau. Dia sampai 12. 0 sampai 12. Chroma ada nilai. Tapi saturation ni, nilai dia agak kualitatif sikit. Kadang-kadang kita guna mata kita. Kadang-kadang kita guna intensity of light. Katakan cahaya tu cerah, maka saturation ataupun cahaya tu berwarna putih. So, kita kena guna saturation yang lebih kurang. Okay? Dia bergantung kepada light. Dia bergantung kualitatif. Tapi kalau chroma, dia kuantitatif. Okay? Okay. Kemudian, in nutshell, ni saya ringkaskan lah. Okay, kalau hue tu adalah the pure color tu lah. Blue, green, purple, ni hue. Okay. So, kalau dalam color wheel, dia merujuk kepada darjah kita. 0 sampai 360. So, kalau color wheel tu, yang pusing 0 sampai 360 darjah tu hue lah. Okay. So, a hue of 0 is red. Ni dalam RGB. Untuk RGB color wheel. Okay, untuk RGB color wheel, okay, saya naik atas, tengok RGB color wheel. So, kita tengok RGB color wheel. Nilai kosong tu, mana tadi? Okay, on hue of 0% is red. Okay, red untuk nilai kosong. 120 darjah adalah green dan 240 darjah adalah blue. Okay, dalam color wheel tu dia pusing. So, red, green, blue. Okay. Okay, manakala saturation, okay, saturation adalah the intensity or purity of the color. So, betapa intense dan pure apa pure? Pure ni apa? Bahasa Melayu? Suci tulen kot. Okay? Betapa tulennya color tu. Okay? Ditegaskan dengan saturation. Okay? Kalau percentage, saturation ni 0 daripada 100 lah. Dengan 0 paling desaturated. Dengan 100 adalah paling saturated. Okay? Okay, 0 saturation result a shade of grey, while 100 is the most vivid pure color. Okay, kalau 100 memang vivid color lah, hue ni, hue yang paling terang. Okay, itu adalah saturation. Manakala untuk value, okay, value ni the brightness or lightness, keterangan ataupun kecerahan. Okay, brightness tu merujuk pada color brightness kita lah. Okay, value dia boleh jadi warna lain-lain juga, warna merah ke, warna purple ke. Cuma dia berbeza dari segi ada cahaya ataupun tak ada cahaya, ataupun ada putih ataupun tak ada putih. Okay? Ataupun hitam lah. Okay? So, also typically as a percentage from 0 to 100. So, kalau dalam Photoshop dia tulis 0 to 100 lah. Dalam mana-mana software pun lah. Okay, 0% value is black. Okay, ni black, 0%. And 100% value is white. Okay. So, value yang 100% adalah white untuk value. Okay. Untuk saturation kan, kita ada tint, tone dan shade. Okay. Ni dua, ni pigment. Pigment ni warna lah. Macam warna-warna yang kita guna dekat traditional art. Okay. Ataupun ink tu pigment lah. Ada juga pigment yang tak guna ink. Ada pigment, ada juga ink yang tak guna pigment. Ada ink yang guna laser. Okay. Tapi kalau pigment ni merujuk kepada apa yang reflect cahaya
material ni, macam meja korang ni. Dekat meja tu ada pigment, okay? Ada color. Dekat dakwat kita ada pigment. Dekat warna-warna tradisional ada pigment, okay? Untuk pigment, kalau kalian tengok, okay, untuk tint, dia ada satu tint, tone dengan shade. Kalau tint, merujuk kepada pigment tu ditambah white. Kalau tone, pigment tu ditambah grey. Tone ni, dia dekat-dekat dengan chroma. Okay? Tone dengan chroma ni lebih kurang. Okay? Cuma chroma ni merujuk kepada semua color, tone ni merujuk kepada satu color tersebut, spesifik. Okay? Okay, kalau shade adalah, kalau dalam pigment, dia bertambah black. Okay? So, kalau nak buat shade, kita kena tambah black lah kepada kita punya tu. Kalau kita lukis, kita kena tambah black untuk buat shadow. Okay? So, makin terang black tu, makin tinggi shadow kita. Okay. Untuk light, yang ni untuk screen lah. Screen, cahaya matahari kan. Ni untuk screen. Single hue saturation adalah all hue full strength. Kalau 100%, kita tambah lah. Untuk screen kita tu 100%, kita dapat putih terus. Okay. Kalau single hue saturation ni, kita tambah medium, all hue medium strength, kita akan dapat grey. Kalau kita single hue saturation ni, kita tambah absence of, tak ada cahaya langsung, kita dapat hitam. Okay? So, kalau ada cahaya, dapat putih. Tak ada cahaya, dapat hitam. Okay? Itu adalah light system lah. Okay? Alright. Ni color harmony yang saya bincang tadi. So, color harmony ni ada antaranya, okay, dalam color wheel tu, kalau berturutan color, kita panggil analogous. So, katakan awak ambil 3 pigment color yang berturutan dalam satu color wheel. Itu adalah 3 color analogous. So, boleh pilihlah salah satu daripada 3 ni sebagai dominant color, salah satu sebagai accent color, salah satu sebagai secondary color, okay, ataupun supporting color. Okay, untuk complementary, dalam color wheel, dia berhadapan antara satu sama lain. Jadi korang boleh pilih 2 color kat sini ke 1 color kat sini, ataupun 3 color kat sini, 2 color kat sini untuk 5 pigment. Okay, 5 palette. Okay. So boleh ambil complementary ni. So kalau saya tanya, apa kombinasi color yang anda pilih, anda kena rujuk color wheel untuk dapatkan kombinasi color ni. Okay. Kemudian kita ada triad. Okay, triad dia bentuk triangle, 3 segi. Okay. Ni semua boleh ambil color ni. Color ni sepanjang ni daripada daripada zero saturation sampai high saturation, korang boleh ambil sebagai satu color palette. Okay. Katakan ambil sini, ambil yang ini, kuning, biru. Ni macam primary color kan. Primary color untuk RYB. So, katakan untuk dominant color, kita ambil color biru cerah ni. Contoh. Okay. Primary untuk dominant color. Kemudian untuk accent color, untuk supporting color, kita ambil juga biru yang ini. Biru cerah ni kita ambil. Boleh je. Kemudian accent color, kita ambil yang ini dengan yang ini. Boleh je. Tak ada masalah. Okay. So, boleh play around with the color wheel punya theory ni. Okay. Kemudian monochrome. Monochromatic ni, dia satu hue ni, dia increase value saja. Okay. Daripada mula sampai hujung, sampai putih, korang boleh ambil monochromatic design. Okay. So, boleh nak guna. Monochromatic pun satu bentuk color yang bagus juga. So, kita ambil, let's say kita ambil hijau. So, ada a variant of hijau daripada paling gelap dengan paling cerah. Okay. Okay, kemudian kita ada tetrad. Okay, tetrad ni surprisingly saya agak suka sebab dia cantik. Okay. Dia cantik. Dia ada 4 pigment. So, boleh ambil lah mana-mana. 4 color. Kita boleh ambil mana-mana. Kemudian kita ada split complementary. Okay. Dia ambil yang ujung. Tapi kalau complementary, dia katakan ni kuning ni kan. Tapi dia sepatutnya complementary kat sini. Tapi dia pergi ambil 2 color yang di tepi complement color dia. Okay. Okay, complement color. Okay, kalau kita campurkan complement color, kalau dalam sistem RGB, kita akan dapat putih lah. Okay, kalau dalam CMY ataupun RYB, kalau kita campur kedua-dua objek ni, kita akan dapat grey. Okay, kita akan dapat grey. Semua color wheel ni, kalau kita campur, kita akan dapat grey. Kita dapat grey. Tak percaya, cuba try. Okay. Kemudian kita ada square. Square, kita ambil yang mana-mana petak. Okay, kita boleh pusing. Jangan ambil macam sama macam color wheel ni. You guys boleh pusing petak korang supaya dapat 4 color untuk 4 color palette. Okay. So, boleh pilih macam tu menggunakan color harmonis. Ini contoh analogous punya color. So, korang perasan analogous ni berterutan kan. Ni berterutan.
So berterutan dalam color wheel tu. Ambil je mana-mana color wheel, boleh guna untuk berterutan. Okay. Kemudian kita ada monochrome. Monochrome ni satu hue tapi different value. Okay. Hijau. Triad. Okay. Triad yang ini 3 segi. Ni antara kombinasi untuk color triad. 1, 2, 3, 4, 5. Dia guna 5 color lah. Okay. So kalau korang perasan, ni yellow ni satu color, red ni 2 color, blue ni 3 color. Okay. Ni sebenarnya ni lah. Ni. Cuma dia beza value. Value tu. Okay. Ni value untuk biru, ni value untuk merah, kuning dia ambil satu color. Jadi dalam color theory ni, korang boleh ambil je mana-mana pigment ni sebagai kita punya color punya palette untuk dijadikan kombinasi color kita nanti. So boleh pilih satu color untuk dijadikan dominant. Kadang-kadang ada 2 color dominant, boleh je. Contoh kan, saya suka guna 2 color pastel sebagai color dominant dalam design saya. Okay? Tapi ini bergantung kepada korang punya preference lah. Okay? Kita ada complementary. Okay? Complementary ni, macam saya cakap, antara 2 color wheel tu dia bergabung antara tengah. Okay, dalam complement ni korang boleh ambil juga color putih dan hitam. Sebelum saya lupa, korang juga boleh ambil color hitam ataupun putih sebagai accent color ataupun dominant color ataupun supporting color kita. Boleh je, tak ada masalah. Okay? Boleh je ambil. Sebab putih dan hitam dia sentiasa ada di mana-mana color wheel, bergantung kepada nilai value yang kita apply. Okay? Okay. Split complementary. Okay, yang ini split complementary. Ni split complementary. Dia ambil, katakan ni kuning ni, complementary kepada kuning ni, kalau tak silap purple, tak saya, ataupun magenta macam tu. Okay. So kalau kita tak ambil color ni, kita ambil 2 color di tepi dia. Okay, jadi split complementary. And lastly kita ada tetrad. Okay, tetrad ni 4 segi lah. So boleh ambil mana-mana, kita ambil mana-mana 4 segi ni. Okay, katakan kita tengok 5 color palette. Okay, kita ambil je. Yang kat biru ni 2, kuning ni 1, orange ni kita ambil orange yang terang ni. Okay. Yang purple ni kita ambil purple yang light ni contoh. Okay. So boleh ambil mana-mana color berdasarkan tetrad ataupun mana-mana color harmony theory yang korang boleh follow. Okay. Okay, ni sedikit infografik tentang cara nak pilih. Okay, well, you guys boleh baca dan simpan. Okay, how to choose color. Okay, tadi kita color theory kita dah cover sikit. Alamak, banyak lagi masa kita ada. 43 minit. Okay. How to choose color. Okay. Pertamanya, choose satu color yang dominant. Okay. Pilih satu color dominant. Color dominant ni, biasanya dia adalah color kepada brand korang. Okay. Katakanlah brand Zeus ke apa kan. So, color dominant Zeus, saya tengok adalah putih. Okay. So, putih. Dan secondary color untuk Zeus Coffee. Promotion untuk Zeus. Okay, secondary color untuk Zeus adalah color biru. Okay, color logo dia tu warna biru, color lining atas dia color biru. Kemudian accent color untuk Zeus adalah hitam. Biasa dia letak teks dia lah. Okay, teks dia ataupun apa-apa elemen yang dia tunjuk kat situ. Okay. Dan dominant color ni biasanya kita kena reflect kepada color psychology lah. So kena tengok design anda. Katakan you guys nak buat satu design yang berkaitan dengan kesihatan, health kan. Health, ya, why not kita cari green? Green boleh consider sebagai health, okay? Dan well, kalau blue pun boleh kita consider sebagai health juga, okay? Ada lebih kepada peace, okay? Health boleh masuk pada peace, okay? Reflection pun boleh sebagai blue. Dia tak semestinya korang ambil satu color tu sebagai health, nak buat satu message ataupun UI ke poster karakter yang berkaitan dengan health. So kita utamakan color hijau sebagai dia punya primary color dia. Okay. Okay, the dominant color ni, okay, kadang-kadang orang guna primary color, tapi saya tak suka guna primary color sebab saya takut tertukar dengan color wheel tadi. Tapi kalau korang pergi je dengan designer, dia ada je designer guna primary color. Dia ada je. Okay. Tapi korang kena tahulah konteks kita tengah bincang tu. Okay. Alright, kemudian kita pilih 2 lagi color. Senang kan? Saya tak tahu. Kita choose 2 color lagi untuk buatkan color palette. Okay. Untuk choose color ni ada beberapa. Kita boleh tengok use color from the nature. Okay. Mungkin boleh guna nature ni, korang tengok sunset, ambil gambar sunset, ambil color sunset tu. Kan sunset ni biasanya monochromatic. Okay. Sunrise kan.
Kemudian korang boleh ambil nature macam, contohnya macam rama-rama. Okay? Nature lah, daripada nature. Sebab Allah ni dia create satu tu dengan perfect color dia tu. Ayam hutan lah. Ayam bandar tu pun color cantik lah sebenarnya. Color combination yang bagus. Okay? You guys boleh tengok burung merak. Okay? Semuanya ikut color theory tu. Color-color yang ada di sekitar kita. Okay? Yang nature lah. Okay? Yang nature ni boleh ambil. Okay? Ataupun boleh tengok reference from other project. Okay, banyak, unlimited. Boleh tengok Behance, Dribble, Pinterest. Okay, saya suka tengok Pinterest, Dribble dengan Behance ya. Okay, untuk dapatkan idea. Use color harmony tadi yang kita guna tadi. So ambil pick color harmony. Ataupun you guys boleh guna tools of technology. Okay, yang ini ada My Color Space, Color Hunt dengan colors.co. So antaranya korang boleh gunalah. So contohlah kalau kita ambil. Okay. Kalau kita ambil color ni, okay, ni untuk website yang guna ni, colors, website ni dipanggil My Color Space, okay. Okay, ni adalah hex code dia. Korang paste hex code korang, katakan kalau kata primary color korang, ni color ni. Okay, ni hex code kita, okay. Ataupun kita boleh ambil dalam Photoshop, dalam mana-mana tempat, kita guna eyedropper tool untuk dapatkan hex code, kita create generate. So, dia boleh tolong kita generate 5 color palette yang kita nak. Okay, korang mungkin boleh ambil 3, boleh ambil 2. Tapi korang boleh nak guna color palette yang bagus ni. Dan banyak lagi tools yang korang boleh guna. Dan untungnya ada benda ni. Sebab dulu kami kena buat color kena buat eksperimen. Ni contoh ni dia bagi terus untuk hunt. Okay, ni color hunt. Contohlah kalau kita nak buat projek food. Okay, food. So, dia boleh cadangkan kita food punya combination bergantung kepada kita punya franchise lah. Okay? So kalau fast food, normally kita guna color yang macam ni. Kalau franchise yang berasaskan ada sayur-sayur, healthy food, kita boleh guna color yang lebih pastel, nature, green kan. Well, kalau combination ni guys, you guys tak perlu, kalau adalah pelajar yang tak guna lagi kelebihan ni, memanglah tak tahu saya nak kata. Okay? Ni favorite saya. Yang ini favorite saya adalah colors.co ni. Yang ini favorite saya sebab dia boleh generate kita terus kepada apa yang kita nak. Okay? Cuma untuk premium features korang kena sign in lah. Tapi untuk cari color scheme boleh je. Kita boleh generate in general. You guys boleh generate dengan tekan space untuk generate. You guys boleh delete satu color. For example, kita nak delete color yang tengah ni, yang purple ni kita nak delete. So kalau korang boleh delete, just click X ni. So dapat 4 color palette. Tekan space untuk dapatkan combination. Korang juga boleh generate. Yang ni kena pro. Okay. Boleh extract color from image. Okay, katakan ada image korang tu sunset kan, cantik kan. Sunset ke color nature mana-mana. Dia boleh tolong kita extract image tu. Korang upload kat sini, dia boleh tolong extract kat kita color palette yang kita nak. Okay. Unlimited, you guys boleh tambah color baru dengan klik kat sini. So boleh tambah color baru. You guys boleh lock. Katakan, saya sukalah orange ni. You guys lock color ni dan orange ni. Katakan kedua ni akan jadi dominant color. For example, okay, you lock dua color ni, you guys tekan lagi untuk cari color combination yang baik. Dan ini adalah mengikut color theory, color harmony lah. Kita ikut color harmony punya theory. Okay, so you entahlah. Kalau tak tahu pilih color lagi, I don't have words lah. Okay. Kemudian, once kita pilih color, kita apply 60, 30, 10. Okay. So, dalam karakter, siapa yang buat karakter, korang boleh apply teori ni. Okay. So, ni karakter ni daripada X-Men, dipanggil Cyclops. Okay. So, Cyclops ni, kalau korang tengok primary color dia, ataupun, again, saya tak suka guna primary. Primary tu untuk color wheel. Dominant color dia adalah biru. Okay. So, supporting color, okay, adalah kuning. Okay. Accent color adalah, tak kisahlah, warna kulit. Kulit ni walaupun kulit tu, karakter tu tak pakai baju kan, pakai seluar saja, dia nampak kulit. Kulit ni boleh consider sebagai accent color lah, walaupun dia besar point dia. Okay. Tapi sebab sometimes orang untuk design karakter tu, kita kena assign juga. Dia punya color dia hitam, black ke. Especially kalau karakter tu memang dia, kebanyakan kulit dia terdedah. Kalau kebanyakan kulit terdedah, korang kena consider dia daripada salah satu 60, 30, 10 ni. Okay? Dan you guys kena ingat, 30 color ni, 30 ni boleh ada 2, 60 ni pun boleh ada 2 color. Dominant color ni boleh ada 2. Tapi normally kita ambil daripada color yang sama lah.
Okey, kalau oren yang dekat-dekat. Okey. 30 ni katakan biru, katakan kita punya ni kuning. Kuning yang dekat-dekat boleh je nak guna 2 color. Okey. Accent color pun sama, boleh je nak guna 2 color. Okey. Tapi peratusan dia 60, 30, 10. Okay. So, kebanyakan karakter yang menarik design dia, kalau korang tengok, dia memang menggunakan teori ni lah. So, korang boleh tengok dengan jelas 60 dia berapa, 30 dia berapa, 10 dia berapa. So, tapi ini cuma rules. Rules can be broken. Ada je karakter yang tak ikut. Saya tengok ada je karakter tak ikut. Contoh macam, you guys tahu Luffy. Monkey D. Luffy dalam One Piece. Itu dia primary color terus. Dia guna terus primary color. Dia guna color yang sama banyak. Kalau biru dengan merah dengan biru, dia punya seluar tu sama-sama besar lah. Dia boleh lari sikit. Tapi but still dia ikut color harmoni. Okay? Dia still ikut color harmoni. Okay? So, ya, you guys boleh guna ni, applykan juga untuk kita punya UI. Okay? Perhatikan ni 60, 30, 10. Dominant color dalam UI, UI ni dia best sikit. UI ni, you guys boleh tukar dominant color ni dengan supporting color ni, you guys boleh tukar. Okay, tapi kita maintain accent color lah. Maintain accent color, tukar. Dalam, satu apps yang sama, mungkin 2 page berbeza, scroll ke bawah, ataupun next page, korang guna color yang accent color tu, dominant color tu, tukar dengan secondary color. Dalam UI boleh buat macam ni. Cuma kita maintain accent color. Okay? Yang fokus button kita, so kena fokus lah accent color kita. Ni pun sama, 60-30 dalam UI. Siapa nak buat poster pun sama, poster ke UI ke. So, dalam GUI ni, so korang tengok, ni primary color, secondary. Again, ni dominant color, supporting color, accent color. So, boleh pilih color tu. Dan boleh bertukar antara satu sama lain walaupun dalam apps yang sama untuk maintain punya brand consistency tu. Okey. Ni contoh 60-30-10 rule, 60%. Ni yang saya kata tadi, 2 color untuk dominant, 2 color untuk supporting color dan 2 color untuk accent color. Okey, ni dia guna primary, secondary dengan accent color. Okey. Tu saya kata ada designer dia guna primary, secondary. Okey. So jangan, you guys kena tahu you guys tengah bincang primary color apa. Okey. Alright. Tapi kalau saya, in general, saya untuk 60-30-10 rule ni, saya suka guna dominant dengan supporting color lah. Kalau saya cakap dengan orang lain pun, biasa orang akan faham lah kalau dalam bidang graphic design. Okey. Ni contoh lain, okey, untuk apps. Okey. So kalau kita tengok, primary color dia adalah hijau, light pastel ni 60%. Okay. Secondary color adalah 30%, lebih pada black. Okay. Black dengan greyish lah. Ini termasuk juga. Okay. Grey ni termasuk juga. Okay. Dan accent color, button dia ni, okay. Dia guna 10% dia adalah color dark green ni. Okay. Okay, yang ini lebih, saya tengok dia lebih kepada monochromatic. Okay. Dia lebih kepada monochromatic design. Okay, poster pun sama, you guys boleh guna apply color combination yang macam ni. Well, it's a rule. Kalau korang follow, bagus. Sometimes rules can be broken. Okay. Well, which is, cuba you guys kena experimenting. Okay. Alright, so that's it. Itu saja dari saya. Thank you guys. Mungkin terlebih masa sikit. Okay. Okay, untuk tutorial. Okay. Untuk tutorial minggu ni, you guys tak perlu jumpa saya, tetapi saya galakkan untuk jumpa, okey? Tapi minggu depan wajib jumpa untuk tunjukkan color scheme, okey? Okey, balik kepada eCampus dulu. Sebelum saya bagi ni tak login lagi. Okey. Alright, dalam eCampus, okay, dalam lecture ni, pergi ke kelas tutorial. So, apa yang kita kena buat, you guys tengok dalam kelas tutorial, saya dah bagi. You guys kena improvisekan kita punya line art, cantikkan line art. Yang ni dah confirm dalam bentuk digital, tak ada dah sketching, kecuali nak cantikkan idea lah. Okay. You guys please lah tunjuk awal benda ni kat saya, line art tu, sebab nanti akan ada orang yang dah buat, tapi saya nak cadangkan perubahan untuk line art tu dah kena redo balik dah. Okay. So make sure korang tunjuk awal untuk line art ni. So kalau boleh tunjuk awal, so saya boleh komen. Contoh saya nak tambah perspektif. Saya tak nak dia diri, kita tak best lah kalau
karakter tu cuma diri tegak tapi buat satu body posture, ada ekspresi, ataupun stroke dia terlalu muted, terlalu tak cantik kan, korang boleh adjust lagi. Okay. Untuk minggu ni kelas apa ni? Okay. Oh, ada lagi nak masuk. Proof tak nak. Okay. Untuk minggu 8, okay, you guys punya tutorial activity, saya zoom. Okay, you guys kena finish up the line art, okay, part of the assignment 1 lah, assignment 2, line art tu kena finish up, okay, tapi belum siap lagi tak apa sebab due kita minggu 10, okay. Plan for at least 2 color scheme. Ni plan saja, jangan buat lagi pun tak apa, tak wajib, tapi nak buat pun teruskan, boleh. Jadikan dia salah satu color scheme, okay. Ada pelajar, dia bagus, dia buat 5 color scheme, okay. Sedangkan saya nak minta 2 je, tapi dia minta 5, which is bagus lah, commitment, okay. Okay, you are encouraged to meet with your lecturer, okay, online or physical. Online pun boleh guys, okay, saya nak tengok korang punya work, online pun tak apa, tapi minggu ni saya tak wajibkan, cuma saya wajibkan buat satu benda, nanti saya tunjuk, okay. Ni, share your line art draft in your student folder in CMT Lecture eCampus. So, kalau korang pergi ke Lecture eCampus, saya nak minggu ni korang share line art korang dalam bentuk PDF kat sini. Okay, minggu ke-7, minggu ke-8, ni, ada student folder ni kan. Student folder ni, semua kena upload progress ni sebelum hari Khamis untuk dapat attendance tutorial. Okay, upload je. Tak siap pun tak apa. Tapi line art tu dah ada lah, dah buat dah. Okay, walaupun tak perfect lagi, dah buat dah. Upload kat sini, you guys will get the tutorial punya attendance. Okay, okay. Boleh ya? Faham tak? Untuk tutorial, buat line art, upload kat sini. Okay, nak jumpa saya, digalakkan. Boleh. Buat appointment, jumpa saya. Jumpa ramai-ramai lah, senang. Okay. Okay. Faham kan? Faham? Untuk tutorial. Tak faham, saya nak ulang. Faham eh? Okay. Okay, so upload kat sini, progress. Yang ni belum hantar assignment lagi ya. Progress saja. Tak siap pun tak apa, tapi saya nak tengok progress. So, kelas tutorial kita buat line art untuk MM21 hari ini dan MM21 esok, 22 esok. Buat line art, upload kat sini untuk dapatkan line art, untuk dapatkan attendance tutorial. Okay. Dan boleh jumpa saya. Macam hari ini saya tak ada ke office sebab banjir. Dengar kata lah ada kawan-kawan update banjir. Jadi boleh jumpa esok, insyaAllah saya try sampailah. Saya guna kereta yang tinggi sikit untuk sampai. Okay. So nak jumpa, saya galakkan, tapi tak wajib jumpalah untuk tunjuk. Okay. Boleh jumpa secara online ataupun fizikal. Kalau boleh, nak WhatsApp pun boleh. Okay. Tapi WhatsApp tu belum dikira attendance. Hantar kat sini baru attendance. Okay. Alright. So itu saja untuk kuliah, untuk attendance kuliah. Boleh scan. Okay. You guys rasa nota lecture untuk kuliah ni, you guys nak upload nak saya share dalam YouTube ke ataupun lecture note pun dah okey dah? Share agak? Okey, boleh. Saya edit sekejap lagi ya. Okey, ni attendance untuk lecture. Again, attendance untuk tutorial kena hantar progress dekat student folder dekat week 8 Alright. Okey, boleh scan. And that's it. Ada soalan tak sebelum berkaitan dengan color ni? Ingat color ni kita akan guna untuk buat part of assignment 2 kita, color scheme. At least 2 color scheme. Okay. Dan line art saya nak tengok. Okay, juga. So kena hantar 3 canvas. Line art, color scheme 1, color scheme 2. Alright. Sebab ada few pelajar sem lepas, 2 sem lepas, dia buat 2 color scheme je dia hantar. Line art dia cloud hilang. Okay. Jadi tak ada markah untuk line art. Okay. Alright. Okay, terima kasih semua kalau dah scan. Terima kasih kerana hadir. All the best. Dan jalankan aktiviti tutorial anda. Buat tutorial tu sampai siap. Upload di student folder tu.
sebelum hari Khamis lah, hari Khamis lah 27 saya bagi tarikh. Okay? So nanti lepas hari Jumaat tu saya masukkan attendance berdasarkan siapa yang hantar. Okay, alright. Thank you semua. Bye. All the best. Assalamualaikum. Jaga diri. Jangan main hujan. Okay? Ya. Boleh tanya, boleh tanya. Kita kena Ahmad hantar Syamil yang tak line art saja kan? Ke dengan Ya. color? Minggu ni line art saja. Color tak optional. Okay? Color optional. Yang tracing kan? Ya, yang tracing. Okay. Okay. Alright. Jumpa saya tak wajib optional, tapi boleh Doktor. jumpa. Saya galakkan jumpa. Alright. Tadi siapa dia? Syamil yang angkat tangan. Ya, saya doktor. Ya, boleh. Dia macam kalau saya punya dah siap yang color tu semua, nak kena hantar macam yang doktor pernah tunjuk yang senior tu ke, line art, color scheme tu. Untuk assignment kalau nak hantar macam tu lah. Untuk progress hantar line art saja pun tak apa. Yang minggu 8 tu nak yang progress punya persen atau persen yang line art je. Line art saja. Okay. So kalau misalnya macam nak tunjuk yang dekat doktor untuk macam komen dari segi pewarnaan ke semua tu boleh ke? Boleh jumpa. Nanti buat appointment, kita jumpa kat office. Sir. Ya. Ataupun online kita boleh. Ya. Kena hantar dengan website yang kita kita buat yang portfolio kan? Tak. Dalam tu ke ataupun kita kena hantar yang mana? Yang tutorial ni hantar PDF saja. PDF. Yang line art sajalah. Line art. PDF untuk line art. Terima kasih. Ada saya dah tulis dah PDF file. Okay. Okay, anything else? Guys? Boleh tanya before we end the session. Dah pukul 14. Okay, masa tutorial ni pun boleh WhatsApp saya. Tunggu saya reply. Kalau ada apa-apa nak tunjuk ke, kalau nak hantar hari ni terus pun tak apa. Siapa yang hantar hari ni pun saya akan masukkan terus attendance. Okay? Alright. Okay, so that's it guys. Thank you very much. Kita jumpa minggu depan. InsyaAllah secara fizikal, kalau tak banjir. Kuliah secara fizikal, secara online. Okay. Tutorial secara fizikal. Okay. So tutorial esok, kelas minggu depan, MM21 dah tukar ke studio 2.6 tak salah saya. Tolong cek MM22 memang 2.6 lah. Alright, so that's it. Thank you semua. All the best. Jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih, sir. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Terima kasih.